Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 2 yang cikgu kasih sekalian. Okey, cikgu doakan semuanya sihat bersama keluarga, bersama adik-beradik dekat rumah. Maklumlah musim PKP tak boleh nak pergi ke sekolah. Nak tak nak kita kena belajar secara online. Okey. Jadi untuk topik pendidikan kesihatan pada kali ini kita akan belajar topik sihat selalu. Okey, dalam buku teks kamu, buku teks PJPK kamu boleh buka, boleh rujuk. Okey, muka surat 69. Okey. Jadi, ingat lagi tak minggu lepas belajar apa? Okey, minggu lepas muka surat 68. Tajuk dia Gaya Hidup Sihat. Hari ni muka surat 69. Okey. Jadi mari kita tengok slide yang cikgu sediakan untuk kamu. Okey, cikgu baca seperti selalu. Kamu perlu menjaga postur yang betul, rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Okey. Ingat lagi tak? Minggu lepas cikgu ada sebut 3 istilah baru. Postur, rehat dan tidur. Okey, apa maksud postur? Ingat lagi tak? Postur. Tak apalah, tak kisahlah, bunyi lebih kurang sama. Postur maksud dia bentuk tubuh badan kita semasa melakukan sebarang aktiviti. Macam kamu duduk, kamu berjalan, berdiri. Macam cikgu sekarang ni, cikgu duduk kan. Duduk yang betul. Postur duduk yang betul, kena sandar betul-betul, tegak. Tu baru betul. Janganlah bungkuk macam ni. Nanti sakit badan. Okey, tulang belakang kita sakit. Itu maksud postur, bentuk tubuh badan semasa melakukan sebarang aktiviti. Seterusnya rehat. Rehat maksud dia apa? Berhenti sementara. Okey, daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Okey, berhenti sementara, itu maksud dia rehat. Okey, maksudnya buat kerja sekolah, penat, berhenti kejap. Lenguh nulis, berhenti kejap, rehat, tarik nafas, urut tangan. Lepas tu ambil balik pensel, sambung buat kerja. Itu maksud dia rehat. Okey, macam kamu kat sekolah belajar pada pagi sampai pukul 10. Berhenti buat apa? Rehat, pergi makan, pergi minum. Okey, lepas tu masuk balik ke kelas, belajar balik. Itu maksud dia rehat, berhenti sementara. Seterusnya tidur. Bila sebut tidur bukan rehat. Rehat tu berhenti sementara. Tidur ni tutup mata, tidur terus. Melelapkan mata dan merehatkan badan. Okey, jadi kena faham kalau kamu jaga postur yang betul, rehat yang cukup, tidur yang cukup, insya-Allah kamu punya badan akan sihat. Lepas tu pertumbuhan fizikal yang sihat. Maksudnya kamu dapat hidup, badan kamu akan cergas, sihat. Macam itulah cerita dia. Okey. Ni macam minggu lepas lah cara duduk. Kita tengok secara rambang. Okey, berkenaan minggu lepas. Tengok cara duduk. Postur yang betul, postur yang salah. Tengok mana yang betul, mana yang salah. Okey, duduk yang betul, yang tegak. Itu cara duduk yang betul. Okey, untuk mengelakkan sakit belakang. Jadi duduk betul-betul, jadi tak sakitlah belakang. Okey. Cara berdiri. Berdiri kena tegak. Bukan bongkok-bongkok. Okey. Kalau dia jalan berdiri bongkok, cuba betulkan balik. Tegak balik. Biasakan. Cara tidur. Cara tidur macam cikgu sebut minggu lepas, tidur mengiring kiri ke kanan. Okey. Bagi orang Islam mestilah mengiring ke kanan. Itu cara yang lebih afdal. Okey. Jangan tidur meniarap. Tak elok. Ada orang kata apa? Nanti toyol duduk atas belakang. Toyol lah. Bukan. Maksud dia cara yang betul, tidur mestilah mengiring. Okey, bukan tak elok tidur meniarap. Dia ada secara sains, dia dah buat kajian dah. Kita sebenarnya tak elok tidur meniarap. Sebab takut tulang kita ni menghimpit organ dalaman kita.
jantung kita. Itu cara sains lah. Tak apa. Itu dah jauh dah. Yang penting kamu kena tahu tidur yang betul mestilah mengiring. Okey. Melainkan minum susu. Ada botol susu minum menegak lah. Alright. Cara mengangkat barang, ingat. Cara angkat barang yang berat dan kamu boleh angkat. Dia berat dan kamu mampu nak angkat. Jadi cara yang betul dia turun bawah, cangkung, angkat barang, berdiri sama-sama tegak. Lepas tu jalan pun kena tegak. Jangan angkat barang berat dengan berdiri, bongkok, angkat, tarik ke atas. Jangan. Macam gambar belah kanan tu. Sebab apa? Nanti pinggang kamu sakit. Okey, pinggang kamu sakit. Tapi kalau terlalu berat sangat, panggillah adik-beradik ke, abang ke, ayah ke. Ataupun kalau di sekolah, di mana-mana jumpa kawan, panggil kawan, minta tolong. Ali, tolong kau angkat barang. Berat sangat ni, berat. Minta tolong, okey. Jangan pandai-pandai nak angkat barang berat seorang-seorang. Okey. Tu nasihat cikgu. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni, kita kena jaga postur badan kita apabila buat apa-apa aktiviti. Okey, supaya badan kita tak sakit. Faham Okey, alamak. Nampak cikgu punya kamera kan dekat perkataan hujung, tak apa. Kepentingan menjaga postur badan yang betul. Kepentingan maksud dia apa, tujuan dia? Kenapa kena jaga postur badan yang betul? Macam cikgu sebut tadi nak mengelakkan sakit tulang belakang, sakit pinggang. Okey, tengok pada gambar rajah yang cikgu tunjuk ni. Antara kepentingan kenapa kena jaga postur badan yang betul, yang pertama, tumbesaran sempurna. Tumbesaran sempurna maksudnya kamu akan dapat badan kamu akan membesar dengan sempurna, tak cacat, tak ada cacat celah. Macam cikgu sebut kamu tadi, cikgu ada murid macam kamu, dia suka angkat barang berat. Barang tu berat, dia cuba angkat, nak tolong cikgu angkat barang berat. Tapi sekarang dia dah darjah 6, tapi badan dia mengecil. Badan dia sama, tak besar-besar. Kawan dia besar-besar. Sebab apa? Sebab dia tak jaga postur badan. Dia nak angkat barang yang lagi berat daripada dia. Jadi tak sesuai. Dia juga boleh merosakkan tumbesaran kamu. Jadi jangan pandai-pandai nak angkat barang berat. Nak angkat barang berat, terlalu berat, panggil kawan. Okey. Jaga cara duduk yang betul, cara berdiri yang betul. Tulang kita akan betul lah. Jadi nanti kamu akan besar dengan sempurna. Selain itu, kena minum banyak susu. Bila minum susu, kamu akan membesar. Ataupun lagi, kita makan makanan yang berzat. Makan banyak protein. Macam mana? Macam ikan, makan daging, makan kacang panjang, kacang soya. Ke kacang, okey. Kalau nak badan besar lah. Okey, jadi cikgu ulang balik. Menjaga postur badan yang betul, kepentingan dia yang pertama, tumbesaran sempurna. Jadi badan kamu boleh membesar dengan baik. Okey. Yang kedua, mengelakkan kecederaan. Okey, macam cikgu sebut tadi. Kalau kamu duduk tak betul, asyik bongkok je duduk menulis, lama-lama kamu akan rasa apa? Sakit di leher, sakit kat belakang. Macam kat barang berat tadi juga, kamu ambil dengan cara yang salah, kamu bongkok, angkat, lama-lama apa jadi? Kamu akan sakit pinggang. Nampak? Mengelakkan kecederaan, kena postur yang betul. Okey, itu kepentingan yang kedua. Kepentingan yang ketiga, badan lebih sihat. Betul lah. Kalau semua betul, postur betul, badan kita sihat lah. Tak sakit, tak ada rasa cedera, tak ada rasa lemah. Mestilah sihat. Okey. Dan yang terakhir, kepentingan yang terakhir menjaga postur badan yang betul ialah hidup lebih cergas. Yang tak nampak tu, nampak cikgu punya kepala dia menghalang, cergas. Maksudnya hidup lebih cergas. Cergas maksudnya apa? Kamu rasa aktif. Kamu tak rasa lemah, tak rasa penat. Kamu nak beraktiviti. Bila kamu buat aktiviti, kamu rasa segar je. Sebab apa segar? Sebab tak sakit. Kamu tak rasa sakit badan, tak rasa lemah. Sebab apa? Jaga postur badan lah. Okey, maksudnya sekarang ni, kalau kamu jaga postur badan yang betul, empat-empat benda ni kamu akan dapat. Pembesaran sempurna,
mengelakkan kecederaan, badan tak sakit, badan lebih sihat. Lepas tu hidup lebih cergas. Okey, rasa gembira, rasa bahagia. Okey, faham Jadi ingat, jaga postur badan yang betul bila melakukan apa-apa aktiviti. Faham Nak tengok TV sekalipun. Ada murid, okey, dia duduk depan TV, dia menyarap tangan kat sini. Tengok. Ada lagi, seorang lagi abang dia tu, kakak dia duduk kat atas kerusi kat belakang TV tu, duduk tegak-tegak tengok TV. Siapa yang postur yang betul sekarang ni? Kakak, abang ataupun kamu? Kamu pula dah. Ataupun murid tadi. Murid yang duduk meniarap, tangan dia macam ni, tengok TV. Kakak, abang lah postur badan yang betul. Sebab duduk tegak, tak sakit. Yang depan TV tu duduk meniarap, tengok TV, sakit leher, sakit belakang. Nampak? Okey. Alright. Kepentingan rehat dan tidur yang cukup. Okey, kena faham apa kepentingan rehat dan tidur yang cukup. Kamu kena faham benda ni betul-betul. Supaya badan kita rehat, ada tenaga, kena faham sebab itulah cikgu dah sebut minggu lepas, tidur kena betul-betul cukup. Tidur untuk umur kamu ni, kamu kena tidur sekurang-kurangnya. Sekurangnya tak boleh. Kamu kena tidur 8 jam. 8 jam. Kamu tidur dalam keadaan 8 jam, badan kamu rasa segar. Jangan tidur lewat. Tidur lewat tu salah. Jangan tidur pukul 1, pukul 2, pukul 3. Sebab apa? Nak main game. Tak sesuai. Sebab bila kamu tidur lewat, lepas tu kamu nak bangun awal, lepas tu tak cukup 8 jam tidur, nanti badan kamu rasa lemah, rasa penat. Okay? Sebab itulah bila pergi sekolah, cikgu mengajar, tidur kat belakang. Sebab apa tidur? Sebab tak cukup rehat. Tidur lewat. Okay? Okay, tak apa. Yang banyak membebel pula cikgu. Okey, mari kita tengok semula slide cikgu ni. Apa kepentingan rehat dan tidur yang cukup? Kenapa kita kena ada rehat tidur yang betul, yang cukup? Yang pertama, tengok warna oren tu dapat merehatkan fizikal dan mental. Betul. Kita ni pagi sampai ke petang, kita buat kerja, badan kita buat kerja. Buat kerja, tangan buat kerja, jantung buat kerja, kaki buat kerja, mata buat kerja. Penat tak dia? Walhas sekalipun kereta kamu, ayah kamu naik pergi ke Johor, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi ke Johor balik, pergi ke Pahang, tanpa henti. Rosak tak kereta tu? Mesti rosak. Sebab itulah kereta pun kena rehat. Kalau kereta yang benda pun rehat, apatah lagi benda hidup. Kita manusia mesti rehat. Kena faham jadi supaya dapat merehatkan fizikal dan mental kita. Otak pun kena rehat. Asyik berfikir je lama-lama penat. Jadi kita kena rehat. Okey, seterusnya kepentingan rehat tidur yang cukup ialah meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Betul lah cikgu sebut tadi. Kalau tidur cukup, okey, rehat cukup. Rehat tidur dulu, tidur. Tidur kalau cukup, bangun pagi, gosok gigi, mandi, pergi ke sekolah, kamu dapat belajar dengan apa? Dengan segar lah. Tak ada rasa mengantuk. Segar, badan kamu segar. Okey. Itulah maksud dia, meningkatkan keupayaan dan belajar. Keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Badan kamu sesegar je, tak rasa penat. Sebab tu kamu kena rehat, tidur yang cukup. Okey. Yang ketiga, kepentingan yang ketiga ialah membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Okey, faham Keringat, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Maksud dia macam mana Maksud dia macam ni lah. Dalam badan kita ni ada sel-sel yang bekerja seharian. Jadi dia pun nak ada rehat, kena ada rehat untuk dia perbaiki balik, dia bagi elok balik. Yang darah ni mengalir, sel-sel jantung kamu, urat kamu, dia dah bekerja. Jadi nak rehat, dia nak perbaiki balik. Nak perbaiki tu macam mana? Bila kamu tidur. Kena faham Bila kamu tidur, bila kita tidur, sebenarnya badan kita dia rehat, betul rehat, tapi dalam masa yang sama
dia bekerja relax. Dia kerja secara relax ya. Dia membaiki sel-sel yang rosak. Faham macam kamu lah main berlari-lari, penat kan? Badan kamu sakit kan? Lengur-lengur kan? Cuba kalau kamu tidur, bangun esoknya, kamu rasa apa? Rasa segar sikit. Sebab apa? Bila kamu lengur, dia ada sel-sel yang rosak kat situ. Bila kamu tidur dan diam, dalam badan kamu ni dia bekerja. Dia cuba baiki balik sel-sel yang rosak, yang rasa penat tu, lengur-lengur tu. Dia betulkan kulit-kulit yang luka-luka, tisu-tisu yang rosak-rosak dia betulkan balik. Sebab tu bila kau bangun rasa segar. Bayangkan kalau kamu tidur tak cukup 8 jam. Kamu tidur hanya tidur pukul 5 pagi sebab main PUBG Tidur pukul 5 pagi, bangun pukul 6 pagi. Sejam je kamu tidur. Rasanya badan kamu akan elok tak? Segar tak? Tak segar nak pergi sekolah lagi belajar tak boleh. Lepas tu badan kamu kan yang sakit-sakit tu, sel-sel rosak tu tak dapat dia nak baiki. Jadi badan kamu akan nampak tidak baiklah, tidak nampak rosak lah okey. Dan yang terakhir, melancarkan proses penghadaman. Okey, ni paling betul sekali. Perut kita kena jaga kita kena tidur, rehat cukup supaya bila kamu tidur, organ perut kamu ni dia hidup, dia bekerja. Dia bekerja untuk apa yang kamu makan dia akan proses. Okey, dia proses, jadilah zat-zat tu dia akan tarik. Jadi dia pun nak ada rehat juga. Tak nak bekerja 24 jam, nanti rosak perut kamu. Kamu akan sakit perut, tak cukup, ada rasa angin. Sebab tu kamu kena tidur yang cukup. Tidur kena betul, bagi perut kamu rehat juga. Okey, faham ya? Okey, jadi selesai dah. Okey, selesai dah topik kita. Satu muka surat je, muka surat nombor 9. Jadi tugasan kita, tugasan kamu bukan kita, tugasan kamu pada hari ini, cikgu nak kamu buka buku tulis pendidikan kesihatan. Okey, cikgu nak kamu tulis kepentingan tidur yang cukup. Itu yang pertama. Okey, apa kepentingan tidur yang cukup? Tadilah ada 4 kan? Tulis, buat dalam bentuk peta minda. Okey, kepentingan tidur yang cukup. Bulat. Nombor 1, apa dia? Nombor 2, bulat. Nombor 3, apa dia? 4. Okey, dalam buku teks kamu tadi, muka surat nombor 9 dah ada jawapan dia kan? Buat dalam bentuk peta minda, bulat. Lepas tu cikgu nak muka surat sebelah, buat kepentingan rehat dan tidur yang cukup. Okey. Tadi cikgu sebut apa? Yang bermula tadi apa? Kepentingan menjaga postur badan yang betul. Yang kedua, kepentingan rehat dan tidur yang cukup. Bulatkan. Okey, jadi kamu ada 2 kerja iaitu membuat nota. Okey, itu je tu kerja kamu buat nota berkenaan dengan kepentingan tidur yang cukup, rehat yang cukup dan menjaga postur badan yang betul. Okey. Jadi cikgu harapkan kamu dapat siapkan kerja. Okey, salin nota tu. Bila ada masa lapang buat. Okey. Bila ada masa lapang buat. Itu ya. Okey. Kalau ada sebarang masalah, WhatsApp cikgu Okey. Semoga kita akan berjumpa lagi di kelas akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal. Selamat tengah hari. Okey.